ketika Imam Mahdi menjadikan Baitul Maqdis sebagai pusat pemerintahan Islam sedunia, ketika itu Makkah dan Madinah akan kesunyian. Ini hadis sahih. Sehingga kan akan ada anjing yang berkeliaran di luar Masjid An-Nabawi. Waktu itu orang sibuk di mana? Sibuk di Palestin. Waktu itu kita akan solat dalam Masjidil Aqsa, wajib. Yang lalai, yang leka, yang munafik, yang fasik kekal dalam keadaan fasik, leka, lalai dan kemunafikan mereka. Dia jangan kata lega, nanti Imam Mahdi perintah mestilah kita sekali. Tidak. Hadis tentang Imam Mahdi mencapai tahap mutawatir. Ketika beliau dibai'ah di kota Mekah, dapatkanlah beliau dan bai'ahlah beliau walaupun terpaksa merangkak di atas salji. Perempuan tidak diwajibkan, orang lelaki wajib. Hukum untuk bersama dengan pemerintah Islam, memerangi bukan Islam ketika itu ialah wajib. Umur 15 belum wajib. Seperti mana mustahil perasaan kita malam ini untuk pergi, ketahuilah tuan-tuan, mustahil jugalah hati kita ketika mana Imam Mahdi dibai'ah itu untuk kita pergi. Dan memang yang pergi itu tak ramai pun, yang berani, yang kuat iman mereka. Munafik dan fasik, hanya dua kumpulan ini sahaja yang selalu melarikan diri dan memberikan pelbagai alasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid Nabawi, kota Madinah tu, dikeliling tu ada border. Dia ada gerbang-gerbang dia. Sampai situ dah Dajjal boleh pergi. Riwayat yang kuat Mekah Madinah, Dajjal tak boleh masuk. Alhamdulillah boleh berlindung dalam kota Mekah Madinah. Sebab kalau bertemu dengan Dajjal, dipegang oleh Dajjal, dicakap oleh Dajjal, maka kemungkinan besar dia akan kufur dan murtad buat selama-lamanya. Tiba-tiba duduk dalam kota Mekah, duduk dalam kota Madinah, bumi Mekah dan bumi Madinah bergegar. Waktu tu Dajjal ada di luar kota Madinah, di atas sebuah bukit. Kata Rasulullah, maka keluarlah ketika itu daripada bumi Madinah ke semua munafiknya dan ke semua fasiknya. Kemudian dia bergegar kali kedua, dia bergegar kali ketiga, tidak berbaki dalam bumi Madinah dan bumi Mekah kecuali orang soleh sahaja. Yang lain semua keluar bergabung dengan Dajjal. Kemudian keluar seorang pemuda, bukan Imam Mahdi. Ini bukan cerita Imam Mahdi, tuan-tuan. Kerana pemuda ini satu-satunya pemuda yang berani bertempur secara berhadapan dengan Dajjal. Dan tuan-tuan, jangan ikut cara pemuda ini, kerana Nabi sebut dalam hadis lain, bila mana Dajjal keluar, mesti jauhkan diri daripada Dajjal. Kemudian dia keluar dan dia menuju ke kem Dajjal. Bila sampai, tentera-tentera yang di bawah tangkap, tanya kepada pemuda ini, ke mana? Dia sebut, aku nak berjumpa dengan Dajjal penipu besar. Tentera-tentera yang 2-3 orang ni, tentera Dajjal. Dia sebut, kenapa kamu tak sebut Tuhan kami? Maka mereka ni pun pegang dia nak bunuh. Kemudian satu orang ni beritahu, bukankah Tuhan kita dah berpesan, Tuhan kita dah beritahu jangan bunuh, dia saja yang boleh bunuh. Maka heret dia ni naik atas bukit. Ini hadis sahih. Bila menghadap Dajjal, ayat pertama Dajjal, kenapa tak mengaku aku Tuhan? Siapa mengaku dia Allah, dia Tuhan, Dajjal itu Tuhan, maka orang itu akan hidup semewah-mewahnya. Kemudian pemuda itu cakap dengan penuh berani, dia kata, wahai semua umat Nabi Muhammad, dia inilah Dajjal penipu besar yang diberitahukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan percaya dia. Dajjal pun marah. Dajjal bunuh dia dengan satu alat, wallahu a'lam. Bila Dajjal belah badan budak tadi, yang bahagian kanan terpelanting sejauh tombak di baling, bahagian kiri terpelanting sejauh tombak di baling. Kemudian Dajjal pun berjalan di tengah, dia pun berpaling ke belakang menghadap pengikut dia. Dia pun tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku beritahu aku ni Tuhan kalian? Kemudian dia tanya, in ahyaituhu, kalau aku hidupkan budak ni, apa kalian nak kata kat aku? Maka pengikut dia ramai-ramai kata, tentulah kamu Tuhan yang hebat. Maka Dajjal pun sebut, qum, bersambung-sambung badan ni.
Maka budak tadi hidup. Lalu Dajjal kata, bukankah aku Tuhan kamu? Maka budak tu sebut, kamulah Dajjal, penipu besar yang disebutkan oleh Muhammad Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Maka Dajjal pun datang mendekati dia. Dajjal baringkan dia, keluarkan pisau ataupun senjata untuk potong leher dia. Allah tukarkan leher budak ini. Ataupun satu lagi riwayat, seluruh badan budak ini menjadi nuhas, tembaga. Lalu Dajjal tak boleh nak bunuh dia. Budak tu pun bangun dan budak tu pun kata, wahai Dajjal, penipu besar, mulai hari ini kamu takkan boleh bunuh lagi mana-mana umat Muhammad SAW. Maka Dajjal pun angkat, lemparkan budak itu di dalam api. Api itu ialah air yang sejuk. Kemana sahaja Dajjal pergi, dia akan bawa dua benda ni wajib. Api yang menyala, sungai yang mengalir. Tapi Nabi pesan satu je, ketika mana kamu melihat api yang menyala dan sungai yang mengalir, maka pilihlah api yang menyala itu, kerana di dalam api itu adalah sungai yang mengalir. Sampai satu masa, umat Nabi Muhammad seluruh muka bumi ini perlu menahan puasa selama beratus hari lamanya. Hari pertama Dajjal muncul di Khurasan ataupun di Asfahan, dua tempat Nabi sebut, dua-dua hadis sahih. Hari pertama Dajjal muncul dan mengisytiharkan dirinya Tuhan di hadapan khalayak ramai. Panjang hari pertama itu ialah setahun. Nabi kata hari kedua pula, setelah hari pertama yang 9,000 jam tu habis, terbit fajar hari yang kedua, Dajjal muncul, panjang dia sebulan. Hari yang ketiga, panjangnya seminggu. Hari yang keempat, panjangnya seperti hari-hari kalian. Apa maksud hari-hari kalian? 24 jam. Secara ringkas, keseluruhan, Dajjal ini akan pusing di atas muka bumi Allah ni, mengeluarkan tiap-tiap umat Nabi Muhammad yang dia mampu daripada Islam. Dia ada lebih kurang 400 hari dengan semua kemampuan sihir yang dihimpunkan kepada diri dia. Kemampuan sihir dia, yang pertama, Allah tundukkan ke semua syaitan di bawah kuasa Dajjal. Dan kemuncak sihir Dajjal ialah dia boleh menghidupkan orang mati. Dan Nabi sebut sepanjang Dajjal keluar itu, tidak akan ada setitis air dan tidak akan ada sebiji gandum pun di atas muka bumi Allah. Kemuncak kepada persoalan ialah, ramaikah di kalangan kita, termasuk saya pada malam ni, yang boleh bertahan tanpa makan dan minum untuk tempoh yang panjang tu? Sahabat tanya, ya Rasulullah, orang-orang beriman yang lawan dengan Dajjal, yang tak tunduk dengan Dajjal, apa makanan mereka? Maka Nabi pun jawab, makanan mereka ketika itu ialah apa yang dimakan oleh para malaikat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Zikir itu akan menggantikan tempat makanan dan mereka akan rasa kenyang setiap kali mereka berzikir. Zikir yang banyak hanya orang soleh sahaja boleh lakukan. Kerana orang fasik dan munafik, mereka juga berzikir, tetapi zikir mereka sikit.